Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Sekali lagi, jom channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Bersatu tumpah di Perak. Politik longkang kembali mengalir. Diam jika tak bijak berpolitik. Rakyat wajar bertindak terhadap ahli parlimen khianat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zawazi Yusof dari Jom Channel. Berita panas minggu ini berlaku di Perak, bukan kerajaan Tebuk Atap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tumbang, tetapi kerajaan timbalannya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Setelah bekerja keras menarik ahli Dewan Undangan Negeri dari parti-parti lain untuk melompat menyokongnya, akhirnya hayat Ahmad Faizal sebagai Menteri Besar Perak berakhir hari ini. Ahmad Faizal gagal mendapat sokongan majoriti daripada wakil-wakil rakyat negeri itu dalam undian percaya pagi tadi. Sebanyak 48 undi menolak usul percaya tersebut berbanding 10 yang menyokongnya. Satu undi rosak atau berkecuali. Terdahulu usul tersebut dibawa ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Baru dari UMNO Datuk Abdul Manaf Hashim. Asalnya usul tersebut disenaraikan untuk dibahaskan selepas pembentangan Belanjawan 2021 Perak. Namun Speaker Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid telah menerima dua usul tergempar yang dibawa ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional Temenggur Salbiah Muhammad dan Pakatan Harapan Pasir Pinji Howard Lee. Ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Pakatan Harapan Abdul Aziz Bari kemudian memohon agar pengundian dijalankan secara belah bahagi. Ia diterima Muhammad Zahir selepas lebih 10 ahli Dewan Undangan Negeri berdiri untuk menyokongnya. Mohon dijalankan undi belah bagian untuk menentukan. Undi tersebut dengan jelas menunjukkan Faizal Azumu telah hilang keyakinan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Berikutan kegagalan ini, Ahmad Faizal perlu menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan bagi memaklumkan keputusan Dewan. Ahmad Faizal mempunyai dua pilihan, iaitu meletak jawatan supaya Tuanku Sultan memilih Menteri Besar yang baharu atau menasihati Tuanku Sultan supaya membubarkan Dewan Undangan Negeri. Namun, nasihat pembubaran Dewan Undangan Negeri tidak semestinya diikuti oleh baginda. Justru walau betapa angkuhnya Ahmad Faizal dengan kedudukannya sebelum ini, beliau tetap tumpah apabila UMNO sanggup bekerjasama dengan pembangkang untuk menjatuhkannya. Sejak menjadi Perdana Menteri yang dipersoalkan keabsahannya kerana takut kepada undi tidak percaya ini, Muhyiddin telah 2 kali diaibkan. Pertama, beliau diaibkan ialah apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak permohonannya untuk pengisytiharan darurat kerana pandemik COVID-19. Namun, beliau tidak dapat mempengaruhi ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Perak daripada menolak timbalannya. Walaupun berjaya mendapat sokongan beberapa wakil rakyat kata. Hampir pasti Barisan Nasional yang memiliki 25 kerusi akan membentuk kerajaan baharu menerusi kerjasama dengan parti lain termasuk DAP yang memiliki 16 kerusi, Amanah 5 kerusi dan Keadilan 3 kerusi. Bagaimana dengan PAS yang memiliki 3 kerusi dan sedang bermain dalam 2 kolam Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional? Dengan jatuhnya penguasaan bersatu dalam Dewan Undangan Negeri Perak, maknanya kolam ini sudah keruh bagi PAS. Apakah implikasi kejatuhan timbalan Presiden Parti yang mengkhianati mandat rakyat ini? Ia adalah mesej kepada Muhyiddin yang mengandungi 2 amaran. Pertama, UMNO mampu menjatuhkan beliau di peringkat persekutuan jika Perdana Menteri Tebuk Atap itu tidak akur kepada kehendak parti itu. Kedua, DAP dan UMNO boleh bekerjasama jika matlamat kedua parti itu sama. Kerajaan Tebuk Atap ini mungkin dapat mempertahankan Belanjawan 2021, tetapi ia tetap sebuah kerajaan umpama telur di hujung tanduk.
Firma antarabangsa manakah yang akan melabur di negara ini jika keadaan politik yang tidak stabil berterusan? Minggu ini, luka pada 26 November menjadi kudis yang sudah bernanah. Semuanya gara-gara ada pihak yang menggunting dalam lipatan balutan luka amanah yang mahu rakyat menyalahkan keadilan sebagai puncanya. Ia bukan sesuatu yang menghairankan dalam politik yang penuh dengan manusia yang sebenarnya tidak layak dipanggil pemimpin. Jauh sekali untuk dipanggil yang berhormat. Inilah yang dinamakan dalam bahasa Inggerisnya gutter politik atau politik longkang yang berbau busuk dan mampu meracun anggota, bukan hanya sisa buangan racun berjadual ke dalam tandas seperti yang berlaku di Selangor, tetapi khabar angin yang dicurah ke dalam media dan ditularkan dengan ditokok tambah perisa untuk menyedapkannya. Demikian yang tersirat dalam kenyataan penafian oleh Khalid Abdul Samad. Berita yang dikeluarkan oleh The Malaysian Insight, terutama berita bahasa Inggerisnya yang bertajuk Amanah Gives Anwar 7 Days to Oust Muhyiddin, say sources, adalah tidak betul dan berniat untuk melaga-lagakan amanah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maknanya ada batu api atau apa saja istilah jelek boleh digunakan untuk mereka. Menurut beliau, bagi amanah, kedudukan Ketua Pembangkang dan mendapatkan kembali kerajaan dari Perikatan Nasional adalah dua perkara yang berbeza. Kata pengarah komunikasi amanah itu, kedudukan Ketua Pembangkang diputuskan melalui perbincangan antara komponen parti, bukannya hak atau tanggungjawab amanah sahaja. Khalid juga menjelaskan apa yang diputuskan secara rasmi dalam mesyuarat parti tersebut. Mesyuarat Jawatan Kuasa Nasional Amanah baru-baru ini hanya memutuskan amanah menghargai kesediaan Anwar untuk mengambil tanggungjawab dengan apa yang berlaku pada 26 November lalu di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, kita juga bersetuju untuk berbincang bersama dengan rakan-rakan gabungan apa yang patut dibuat seterusnya selepas peristiwa itu. Oleh itu adalah tidak benar sama sekali untuk mengatakan amanah memberikan kata dua kepada rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan. Memberi kata dua kepada rakan-rakan gabungan bukan budaya amanah. Baiklah, jika benar ada batu api yang mahu melaga-lagakan Anwar dan amanah, maka pihak itu sudah tentu yang tidak mahu Presiden Keadilan itu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Siapa manusia itu? Anda hanya boleh berteka-teki sahaja atau dalam bahasa politik berspekulasi. Namun, bagi golongan BBNU, budak-budak baru nak up dalam politik, fikirlah baik-baik sebelum menulis di media sosial apa yang anda perhatikan atau dengar. Masih ada masa yang panjang untuk belajar tentang politik. Jangan ingat ijazah yang berjala-jala itu sudah cukup sebagai ukuran bahawa anda bijak dalam berpolitik. Teori dan praktik saling melengkapi antara satu sama lain. Kata Presiden Amanah Muhammad Sabu yang dikenali tiada kelulusan akademik yang mengagumkan tetapi pengalaman politik yang panjang. Kita sentiasa mencari titik persamaan dan melupakan perbezaan silam dan ianya membuahkan kejayaan. Dalam kerjasama dengan Tun Mahathir maupun Anwar Ibrahim, kata Muhammad, setiap orang ada kelebihan dan kelemahan tersendiri. Menurut beliau, hubungan dengan Anwar Ibrahim adalah amat lama. Sejak 20 tahun yang lalu, sama-sama bersusah payah dalam perjuangan. Ianya mesti dipertahankan di sebalik semua pihak mempunyai kelemahan masing-masing yang boleh diperbaiki. Yang lebih utama bagi kita adalah kesatuan dan persahabatan. Dalam masa yang sama, kita sentiasa mencari jalan memperbanyakkan kawan dan mengurangkan lawan, tegasnya. Sungguh sukarnya menubuhkan sebuah parti politik. Lebih sukar lagi membentuk perhubungan antara parti politik. Justru jangan jadi mangsa politik longkang. Ikut pesanan orang tua-tua, jangan bakar jambatan. Minggu ini beberapa pemimpin pemuda Pakatan Harapan berteriak umpama ayam jantan yang baru pandai berkokok. Bagi orang yang ada bisul, suara sumbang mereka boleh membuatkannya pecah. Sungguh, bisul politik amat menyakitkan. Baru-baru ini, Pemuda Amanah Johor menasihatkan agar pemuda Pakatan Harapan dapat menyelesaikan pelbagai isu yang timbul ketika ini dengan duduk bersama bagi menyatakan persefahaman dan perkukuhkan lagi gabungan Pakatan Harapan. Pengarah komunikasinya Mansur Abu Hamid berkata Amanah Johor menentang keras kenyataan-kenyataan yang tidak melambangkan pendirian pimpinan tertinggi parti itu. Apatah lagi katanya kenyataan yang melawan arus dan boleh mengeruhkan hubungan antara parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Pemuda Amanah Johor menyokong penuh agenda utama bina persefahaman untuk kukuhkan PH sejajar dengan pendirian Pemuda Amanah di peringkat nasional. Dalam kancah politik hari ini, seharusnya Pemuda Amanah lebih memfokuskan keutamaan rakyat, lebih-lebih lagi berkenaan anak-anak muda dan belia yang terkesan dengan bencana wabak pandemik COVID-19.
Bagi hala tuju politik, kami mengharapkan pimpinan Pakatan Harapan serta pemuda Pakatan Harapan memperkemaskan saf dan duduk bersama bagi menyatakan persefahaman dan perkukuhkan Pakatan Harapan, katanya dalam satu kenyataan. Jom Channel melihat maksud kenyataan pemimpin muda Amanah Johor itu sudah cukup jelas, bijak dan matang. Beliau dilihat menyambut kenyataan Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional Kevin Sean Gomez. Sebelum ini, ia menyeru semua pihak menghentikan serang menyerang sama sendiri dan mengukuhkan kesatuan pembangkang. Dalam konflik yang berlaku sama ada dalaman maupun luaran, Pakatan Harapan Amanah sentiasa mengambil sikap memupuk kesatuan dalam Pakatan Harapan dan menyelesaikan segalanya di meja rundingan. Justru Pemuda Amanah Nasional menggesa para pemimpin dan penyokong Parti Amanah dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan di semua peringkat untuk berhenti daripada saling menyerang. Beliau menegaskan serangan seharusnya diberikan dan dihalakan kepada Perikatan Nasional yang telah gagal menjaga kebaikan rakyat, khususnya sewaktu negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Katanya ribuan anak muda hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, perniagaan terpaksa ditutup dan pelbagai dampak negatif kesan pandemik tidak dapat ditangani oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hanya mampu berretorik dan memberikan idea-idea dangkal dalam menyelesaikan masalah rakyat, tegasnya. Ingat, musuh parti sekarang ialah Perikatan Nasional, bukan sesama rakan dalam Pakatan Harapan. Seharusnya Pemuda Amanah menjejaki langkah pemimpin Amanah seperti Presidennya Muhammad Sabu dan pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samad. Tidakkah kalian perasan Khalid berdiri untuk membawa usul undi belah bahagi, tetapi Muhammad duduk? Adakah kini Muhammad dan Khalid bertelagah seperti kalian kerana perbezaan yang berbeza itu? Tentu sekali tidak. Kedua mereka tetap mementingkan objektif yang lebih besar, iaitu mengembalikan mandat rakyat. Namun apa yang berlaku dalam kalangan segelintir pemuda Amanah? Mereka seolah-olah teruja dengan sosok individu lain yang berada di luar Pakatan Harapan berbanding yang memimpin Pakatan Harapan itu sendiri. Kebebalan apakah ini? Ingatlah, all the glitters is not gold. Maknanya, apa yang dilihat bersinar itu tidak semestinya emas. Buka mata, pasang telinga dan buka minda. Jangan sampai Pakatan Harapan yang diusahakan oleh ayahanda dan bonda dengan segala kepayahan dan air mata pecah kerana perbuatan kalian yang masing-masing mahu melayan ego yang besar. Jangan dicemburui pemimpin muda antarabangsa jika kalian sendiri gagal mencapai tahap yang tinggi seperti mereka. Justru pemimpin anak muda dalam Pakatan Harapan wajar segera berpatah balik ke pangkal jalan sementara belum jauh sesatnya. Selamat berjuang di landasan yang benar, wahai anak muda. Tingkah laku ahli parlimen bukan mengundang komen daripada pemimpin politik, malah turut mengecewakan rakyat yang memerhati. Majlis Gabungan Media Digital Malaysia atau MEMO melihat dengan penuh perhatian perkembangan politik masa kini, khususnya kelakuan wakil-wakil rakyat yang melanggar mandat yang diberi oleh pengundi kepada mereka. Ujar mereka dalam satu kenyataan yang dihantar ke Jom Channel. Menurut MEMO, sejak akhir-akhir ini sikap ahli parlimen Malaysia semakin menjengkelkan. Mereka tidak menunjukkan sikap yang profesional, sebaliknya mereka bersikap seperti kebudak-budakan, tidak matang dan tidak bertanggungjawab. Dengan senang hati, tanpa rasa bersalah, mereka tidak hadir ke parlimen untuk melaksanakan amanah mereka sebagai wakil rakyat dan turut serta dalam undi belah bahagi. Siapakah yang mereka wakili? Diri mereka sendiri atau rakyat di kawasan mereka? Soal Presiden MEMO, Haji Fazil Saleh. MEMO merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO gabungan beberapa NGO termasuk Pertubuhan Solidariti Madani Malaysia MASA, suara prihatin, aktivis politik, aktivis sosial, reformis, pakar media dan ahli akademik yang cakna terhadap perkembangan politik tanah air. Dalam kenyataannya, MEMO menyarankan supaya rakyat bertindak terhadap ahli parlimen yang tidak menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. MEMO juga mengusulkan supaya rakyat membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan laporan polis terhadap mereka yang mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kata MEMO, wakil rakyat digaji dan dibiayai oleh rakyat, namun mereka yang culas dan cuai ini gagal dalam menjalankan kewajipan dan tugas yang telah diamanahkan. Mereka juga menyalahgunakan kuasa dengan mengambil tindakan yang bercanggah dengan representasi yang mereka tawarkan kepada rakyat sebelum pilihan raya umum ke-14. Menurut MEMO, banyak perkara di dalam belanjawan tidak mengutamakan kebajikan rakyat seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu untuk menangani isu pandemik COVID-19 dan kesan ekonomi yang dideritai rakyat.
Selain itu, Memo berpendapat kelakuan ahli parlimen dan speaker di Dewan Rakyat mencemar kemuliaan parlimen. Kelakuan ahli parlimen amat jelek, kasar, membuat bising dan mengganggu majlis. Sebaliknya, speaker pula bersikap tidak bebas seperti yang sewajarnya. Mengulas mengenai pemfailan saman oleh 10 pengundi Gombak terhadap Datuk Seri Azmin Ali seperti yang ditularkan di dalam media, Memo menyusulkan agar pemfailan saman yang sama dibuat ke atas semua ahli Parlimen Pakatan Harapan yang melompat parti dan menggunakan manifesto Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14. Memo juga mencadangkan laporan polis dan SPRM dibuat terhadap mereka kerana menipu rakyat kawasan mereka. Kata Memo, rakyat telah berusaha dengan peluh dan air mata untuk memenangkan mereka pada pilihan raya umum ke-14 demi menghapuskan rasuah dan kleptokrasi. Rakyat kecewa kerana wakil rakyat yang melompat ini telah secara tidak bertanggungjawab membelakangkan mandat yang diberikan kepada mereka. Wakil rakyat sama ada di pihak pembangkang maupun kerajaan harus memahami bahawa mereka bertanggungjawab terhadap rakyat. Justru Memo berpendirian wakil rakyat wajar melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh iltizam serta tidak mengkhianati janji semasa pilihan raya umum ke-14. Tegas kenyataan tersebut. Menurut Memo, rakyat majikan ahli parlimen. Bagi pemimpin Islam, tentu lebih tahu perbuatan khianat adalah satu kezaliman yang merupakan dosa besar yang dimurkai Allah. Nabi SAW bersabda, takutlah kamu kepada kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayuh, adakah kalian sanggup menerima cabaran Memo? Jangan YB-YB lupa bahawa rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan.